Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wal hadi ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا تلا علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت إلى الآخر الحديث. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati sekalian jamaah yang hadir pada malam ini, yang saya kasihi barisan pegawai takbir surau Al-Ikhwan, pengurusinya seluruh lah, nak sebut satu-satu makan masa pula. Daripada penasihat dia, pengurusinya, penasihatnya, pemerhatinya, apa semua, kira-kiranya. Jadi panjang, kita ambil langsam pula. Dan saya kasih barisan pegawai takbir surah Al-Ikhwan ini. Mudah-mudahan kita semua di dalam rahmat Allah dan dalam keredaan Allah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, lebih dahulu saya mohon keizinan daripada jamaah yang hadir, sebab saya ni bukan orang alim, ya. Tapi apa yang Nabi nyatakan kepada kita, yakni waqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayat. Kerja kita menerangkan kepada umat ini akan kebenaran, walaupun yang kita tahu itu satu daripada yang banyak. Maka tuntutan inilah yang kita laksanakan. Tuntutan ini, ya, walaupun satu daripada yang banyak, yang kita tahu satu daripada yang banyak. Ada orang dia tahu 10, ada orang dia tahu 100, ada orang yang dia tahu 1000. Dia sampai kalau 1000. Jadi macam saya ni tak tahu banyak, saya tahu sikit, saya sampai kepada tuan-tuan yang mana Allah telah anugerahkan ke atas saya akan pengetahuan ini. Dia kena berlapik ni. Tak dia jadi qadariyah apa ya? Dia kena berlapik. Berlapik macam mana pula? Allah anugerahkan atas kita. Sebab kita tak ada ilmu. Sebab itu ulama dia sebut awal ilmu adalah jahil dan akhir ilmu adalah jahil. Pasal apa? Awal ilmu adalah jahil. Kita masya-Allah lahir di dunia ini, satu apa pun kita tak tahu. Mak dan ayah kita ajar kita. Mak kita ajar kita. Atau nak berak pun kita tak reti. Mak kita ajar kita mak ajar kita cara nak makan, macam mana cara kita nak menyusu, cara kita nak isap botol. Dan dia ajar kepada kita tentang kehidupan. Dan pada awalnya dia ajar kita tentang Islam, iaitu sunat bagi anak yang baru dilahirkan itu diazankan dan diiqamahkan.
maka diajarkan awal kepada kita, kosong, kita kosong. Maka kita pun Allah anugerahkan kepada kita ilmu demi ilmu. Kan? Maka ulama kata akhir ilmu itu adalah jahil. Kenapa pula? Maka apabila kita tahu dan kita sebenar-benar orang yang alim itu, kita tidak melihat yang alim itu adalah kita, tetapi kita memandang yang maha alim itulah adalah Allah. Kenapa pula? Sebab ilmu kita terbatas. Ilmu kita ni terbatas. Ada benda yang kita tahu, ada benda yang kita tidak tahu. Kenapa akhir ilmu itu jahil? Maka hikmah yang disebut oleh ulama, maka orang alim ni sifat dia mutawaddi', sifat dia tawaddu'. Rendah diri. Kenapa dia rasa rendah diri? Kerana pada dia itu tidak sempurna ilmu yang ada pada dia. Dan pada ketika itu, ulama dia nyatakan tuntutlah ilmu itu daripada ndoi sampai ke liang lahat. Daripada Bayan sampai liang lahat. Maknanya berhenti atas tuntutan menuntut ilmu ini tidak akan terhenti. Hatta ulama kata sampai liang lahat. Sampai mati. Selagi tak mati, kena mati-mati mengaji. Dengan tu lah. Selagi tak mati, kena mati-mati mengaji. Kerana apa pula? Kerana bahawa baru kita sedar siapakah diri kita, apa tujuan kita dihidupkan oleh Allah, apa misi kita, dan di mana hala tuju kita, dan mana tempat akhir kita. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, hadis yang saya bacakan pada awal tadi, hadis ni saya baca sekerat. Tak sampai sekerat pun suku asal dia. Hadis ini berkenaan dengan satu hari Jibril AS datang bertemu Nabi SAW, bertanyakan kepada Nabi SAW akan 4 hal. Akan 4 hal. Malam ni bagi tajuk kat saya, indahnya Islam. Islam itu indah, kata balik guys. Indahnya Islam, Islam itu indah. Saya nak kupas bab ni. Tapi taklah khusus bab ni, sekali melencong tempat lain juga. Sekali bohong pula Ustaz kata nak khusus kat ni, Ustaz melencong tempat lain. Sebelum tuan-tuan cop saya yang bohong, saya ngaku siap-siap. Nak menyatakan tentang hadis ini, berkenaan dengan 4 hal ini menjadi dasar kepada kita dan menjadi perjalanan serta pergangan dalam kehidupan kita. 4 ni. Ini juga adalah asas dalam kehidupan kita, dan ini juga nak bagi tahu tentang perjalanan hidup kita. Dan inilah kewajipan kita. Pertama sekali Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil Islam. Maka Rasulullah terang satu-satu tentang Islam. Rasulullah terang satu-satu tentang rukun Islam. Kita pun cerita tentang Allah rukun Islam. Saya mengaji waktu tadika, Ustaz. Tadika rukun Islam ada 5, tamah, mengucap, kan? Ni tanya balik malam ni, kira gelabah ni. Baik. Maka Islam itu asas dia 5. Yang Nabi sebut syahadat, semayang dan sebagainya. Tapi apa yang disebut oleh ulama, Islam ini asas dia 5. Yang pertamanya iaitu mengakui kebenaran tiap-tiap perkara yang benar dan melafazkan kalimah taqwa itu sendiri. Syahadat. Maka syahadat itu mengakui kebenaran. Dia kena akui kebenaran. Nak jadi orang Islam, dia kena akui kebenaran. Kebenaran Allah, kebenaran Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah datang, semua orang kafir musyrikin sembah Lata dan Uzza, sembah patung dan sebagainya. Ini asas Islam. Pertama sekali nak jadi Islam, kena akui kebenaran. Kan senang tuan-tuan.
Nak akui kebenaran. Zaman dulu fitnah dia berbeza. Dah bertahun-tahun dah sembah Lata dan Uzza, patung-patung dan sebagainya. Tiba-tiba datang seorang insan yang bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Tiada yang bersifat uluhiyah, tiada yang berhak tempat ubudiyah, la ma'budah bihaqqin illallah, melainkan Allah Ta'ala. Patung ni bukan Tuhan. Datang Nabi Muhammad, dan jadi saksilah yang mana Muhammad itu adalah Rasul. Jangan main-main tuan-tuan. Cuba kita bayangkan kita duduk zaman Abu Jahal dulu. Agak-agak kita beriman kan, kita tentang. Agak-agak. Zaman lah pun kita tidak boleh melaksanakan tuntutan syahadah tu. Tak boleh nak laksanakan. Kita sekadar ikrar saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita akui kebenaran. Alhamdulillah, kita telah akui kebenaran. Kita akui tiap-tiap perkara yang benar, dan kita lafazkan akan kalimat yang benar itu, kalimatul haq, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma kita letak tak dalam akidah kita? Kita letak tak dalam akidah kita bahawa tidak ada yang lain yang bersifat dengan uluhiyah illallah? Letak tak dalam ni? Ataupun ada Tuhan lain? Ni Betul Sufyan Ats-Tsuri dia kata tawakal tu ada 4. Satu, tawakal dengan diri sendiri. Yang ni kalimat ni selalu kita dengar. Selagi ada tulang 4 kerat, insya-Allah. Selagi ada tulang 4 kerat. Hampa jangan risaulah, selagi abah punya tulang 4 kerat ni tak kena kerat lagi. Nampak? Ini tawakal pada diri. Yang ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, tawakal dengan makhluk. Ni orang kita nak bagi faham senang. Apa? Kabel. Kabel kar ke, kabel elektrik ke, apa kabel ke. InsyaAllah selagi kawan kita tu jadi adun, insyaAllah. Nampak tak? Yang ni tawakal dengan makhluk. Jadi dia rasa makhluk memberi bekas. Dia lupa yang menggerakkan orang yang menolong kita itu adalah Allah. Kita tak boleh buat baik malam ni. Tuan-tuan tak boleh datang surau malam ni. Nak dengar nama saya, Ustaz Cengeng, dia kata. Allah, dengar nama Ustaz Ahmad Rizam, dia kata Ustaz Cengeng, dia kata. Tapi tuan-tuan datang walaupun Cengeng. Maknanya yang gerak tuan-tuan siapa dia? Allah. Walaupun badan kita sihat, kita ada masa lapang, kita ada harta, kita ada kenderaan, kita ada pengetahuan, tetapi tak boleh kita nak melaksanakan kebaikan illallah. Selalu kita cakap dengan izin Allah, betul tak? Dapat ni, insya-Allah kalau ada izin Allah, insya-Allah. Bila kita sebut kata biiznillah ni, izin Allah, duduk mana dalam sifat 20 ni? InsyaAllah dengan izin Allah. Duduk mana dalam sifat 20? Duduk mana? Kita ni bukan ceramah malam ni. Kita muzakarah. Saya bukan mengajar tuan-tuan. Orang bodoh mengajar apa? Tak boleh, kita bincang. Saya suka bincang. Ada orang salah faham. Ustaz pergi tanya orang, dia kata mempelekehkan jamaah. Saya tak pelekehkan jamaah. Saya tak erti. Jadi saya bincang. Tuan-tuan yang main ni ada yang orang bijak-bijak, pensyarah pun ada. Bukan orang-orang, tuan-tuan bukan orang tak pandai. Tuan-tuan bijak-bijak semua. Ngaji sebulan 30 hari, taklim ke? Gila. Ngaji sebulan 30 hari. Saya pun tak ada nak mengaji 30 hari. Kita tuan-tuan alim lagi. Bila kita sebut, insya-Allah dengan izin Allah. Izin ni duduk mana dalam sifat 20? Keluar dah cakap baling dulu. Duduk mana dalam sifat 20? Duduk mana? Duduk mana dalam sifat 20?
Tuan-tuan jangan takut, ni mengaji. Mengaji ni kalau tak betul, kita apa betul lah. Ustaz tak betul Ustaz. Ni yang betul yang ni. Aku tak betul, hampa betul ke aku? Jangan hampa angguk sampai ke lantai. Alang-alang masuk longkang sekali dengan ustaz, dia kata mampus, tu bodoh. Apa dah? Dia datang mana? Dalam? Tak ada, dalam iradah. Kalau tak ada dalam kehendak Allah, maknanya tak ada dalam izin Allah. Tidaklah tajalli akan iradah itu, akan kehendak itu. Dah ada dalam kehendak Allah, lalu tajalli akan kehendak Allah Ta'ala tu tuan-tuan datang. Dah ada dalam kehendak Allah, tuan-tuan main surau. Maka tuan-tuan datang sekarang. Maka tajallilah kudrah Allah. Nyatalah. Lepas tu dalam sifat 20 dia sebut apa? Sifat ma'ani tu dipanggil wujudiyah. Sifat nampak. Nampak. Asar tu nampak, bekas tu nampak. Tu dia. Baik. Tu yang pertama, asas yang pertama. Tuan-tuan jangan lena, aku malam ni kira jerit jugalah suara aku ni. Tuan-tuan lena juga. Saya seuzon lah, tuan-tuan tak pernah dengar kot. Kira ke bahasa kasar dia pekak lah. Jangan kata dalam surau tak ada setan. Dalam surau ada setan, ya amin. Setan ni kita dah buat baik, mula-mula dia tak bagi kita buat baik, dia halang kita buat baik. Yang kedua, kita ni iman kuat, dapat buat baik, dia tak puas hati lah. Dia bagi ending kita punya baik ni, ending tak baik. Nampak tak? Kita mula-mula dia tak bagi buat baik, jangan semayang mana. Dia kacau kita, tak ni semayang. Kita pun kata baju kotor, badan penat. Nampak? Tapi iman kita kuat, kita lawan setan. Kita kata setan, kata dah. Kita kata yang ni tak boleh, yang ni bisikan setan. Kita pun bingkah bangun semayang. Tuan-tuan. Nampak? Dalam pada duduk semayang ni dia kacau kita. Nampak tak? Yang tu kadang-kadang rakaat 3 rakaat ke 4 rakaat, 3 rakaat ke 4 rakaat. Nampak? Setan dia kacau. Dia kacau juga. Dia tak bagi kita, dia tak akan puas hati dengan anak Adam. Memang janji dia lah. Ada tuan-tuan jangan ikut setan lah. Lagi setan kata, Lena, kita pun, ya, yes bos. Lagi kata balik lah. Setengah-tengah duduk kuliah, balik lah, kata ustaz ni duduk jokah orang. Yes bos. Jadi kita tengok lah siapa ikut setan. Allah Rabbi. Bukan senang nak masuk syurga, tuan, payah. Baik, yang keduanya, asas Islam itu iaitu menggunakan segala anggota dan berusaha mengerjakan sesuatu perkara dengan cara yang teratur dalam ubudiyah. Sama ada ibadat itu ibadat yang wajib atau ibadat itu ibadat yang sunat. Nampak? Ini Islam. Setelah kita mengakui kebenaran, maknanya Islam ni didik kita supaya kita teratur di dalam segala perbuatan kita. Mana dia tuan-tuan? Salat. Lepas syahadat semayang. Mana tak teratur? Kehidupan kita teratur, perkataan kita teratur, qalbun kita teratur, fi'lun kita teratur, qaulun kita teratur, hati kita teratur lillahi ta'ala. Betul tak? Adakah orang semayang lillain saja aku semayang maghrib 3 rakaat menjadi imam kerana sebab aku imam? Ada? Tak ada. Apa-apa pun lillahi ta'ala. Puasa lillahi ta'ala, lillah, semua lillahi ta'ala. Didik kita semua kerana Allah, teratur. Allah didik kita jadi orang yang teratur, tepat pada masa, semayang 5 waktu. Subuh bangun, maghrib, asar, tengah-tengah duk kalut buat kerja. Nampak tak? Zuhur, asar, isyak. Nampak? Teratur. Dan dalam salah, Allah Ta'ala didik kita
menjadi insan yang saleh. Benda haram, haram. Benda halal, halal. Kan? Ta'rif takbiratul ihram apa dia? Tahliluha wa tahrimuha kan? Halal luar semayang jadi haram dalam semayang. Ada kita langgar ke tuan-tuan? Dalam semayang pasal apa kita boleh patuh? Rukuk orang tak ada orang melawan. Rukuk rukuk tunduk separuh. Mana ada orang melawan? Aku tak mau ikut tunduk separuh. Aku nak tunduk 3 suku, dia kata. Oh, dah. Pergi lawan sikit, tak melawan. Allah kata rukuk. Allah kata sujud. Kata qiyam. Lepas qiyam, sunat baca doa iftitah. Siapa ada melawan? Mana ada melawan? Cuma khilaf ada je. Orang kata Allahu akbaru kabira, tak ada dalil. Sekejap lagi kecoh pula berbuk saya dalil ni. Dia kena baca doa lain. Hak Nabi baca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kata itulah yang tu je hak Nabi baca. Allahu akbaru kabira, Nabi tak baca. Contohlah. Duk telagah bab tu. Tapi tetap baca. Benda tu sunat. Tidak sah salat melainkan dengan membaca Fatihah. Siapa ada lawan? Aku tak mau baca Fatihah. Atau kena lawan Allah Ta'ala. Semayang. Tapi baca Fatihah aku tak mau. Aku nak baca lain. Aku nak baca majalah 3. Contohlah. Lepas saja takbir, aku baca Facebook, kata. Tak ada orang melawan. Tak ada siapa pun ubah hukum Allah Ta'ala daripada dulu turunnya salah sampai lah. Mana ada orang ubah? Ada orang ubah ya? Tak ada. Maghrib tetap 3 rakaat, Isyak tetap 4 rakaat, Subuh tetap 2, Zuhur tetap 4, Asar tetap 4. Siapa pun macam tu. Ada orang ubah ke? Mana ada orang ubah? Ni zaman lah ni tak berapa nak. Masa ni kata kita duk ligan masa kata Zuhur buat 2 sudahlah kata. Zuhur buat 2 sudahlah. Subuh kita buat 1 rakaat lah. Subuh dengan syuruk sejam yang mana nak dan, nak kencing lagi, nak berak, nak mandi wajib lagi. Tak dan. Kita ubahlah 2020 4 tahun lagi kata dah. Kita ubahlah. Apa salah subuh bubuh 1 rakaat saja. Siapa boleh berani ubah? Tak ada orang ubah. Sebab apa? Kerana mereka tidak ubah benda ni. Benda ni telah didik kita menjadi orang yang saleh, orang yang taat, orang yang beragama. Apa dia ad-din? Ad-din makna dia patuh. Bila sebut kata ad-din, beragama, iaitu taat dengan Allah Ta'ala. Allah suruh doa. Allah suruh tasbih. Allah suruh selawat. Mana? Rukuk semayang, salah satu dia apa dah? Apa dah? Dalam bab rukun qauli. Fatihah. Lagi apa masuk rukun qauli? Fatihah. Takbiratul ihram. Apa dah? Tasyahud. Lagi lepas tasyahud. Salam. Betul kan? Ada satu lagi tak? Masuk tak? Jangan main-main. Masuk dalam bab tasyahud ni apa dah? Selawat. Tak baca selawat pada tasyahud akhir? Dalam kunut sunat apa? Dia macam Ustaz mengajak surah Ikhwan malam ni. Mampus kami. Ni bukan mengajak, ni kita bincang. Tuan-tuan yang kecil hati dah. Jangan kecil hati. Ustaz kata kami tak tahu ni, kata dia. Saya ingat kami tak tahu kot, kata dia.
Saya bukan kata tuan-tuan tak tahu, tapi tengok rupa macam tak tahu. Kan? Duk gelabah ayam saya wah. Kunut sunat apa? Abaat. Tengok, sunat hak berat dalam sembahyang. Sunat hak berat. Maknanya kalau tinggal kunut disunatkan diganti dengan sujud sah. Ada benda yang diberatkan macam di luar sembahyang. Sembahyang tahajud sunat muakkad. Nampak tak? Ada sunat muakkadah, ada sunat tak apa nak berat, ada sunat berat, ada hak wajib. Tinggal tak boleh. Macam tu lah Allah didik kita dalam sembahyang. Barang yang halal dalam sembahyang, luar sembahyang. Barang yang halal luar sembahyang, dalam sembahyang jadi haram. Apa dia? Bercakap-cakap selain daripada perkataan salah. Boleh tuan? Tak boleh. Kan? Tiba-tiba anak kita tanya, Abah punya dompet duk tang mana? Nun pun tak boleh. Nampak tak? Kan? Sampai tak boleh melainkan pekerjaan salat saja. Maknanya kita patuh benda yang Allah suruh kita buat, benda yang Allah larang kita tetap tinggal. Nampak? Walaupun makan itu halal. Nampak? Makan ni halal lah. Halal. Dalam sembahyang boleh makan? Tak boleh. Walau sikit. Walau sikit. Daging tuan-tuan duduk celah gigi. Kata. Tak telan kata. Jangan buang membazir dia kata. Mana boleh? Kita takut tuan-tuan. Duduk jatuh kita pun tui kita. Nampak? Kita takut. Nampak? Ada tak perasaan takut? Walaupun pada ketika itu kita tidak takut dengan Allah, tapi kita takut batal sembahyang. Kita telan tu, kita tak telan, kita tidak telan daging tu bukan sebab kita takut dengan Allah. Kita takut batal sembahyang. Nampak? Jadi sembahyang ni didik kita jadi insan yang betul-betul baik. Allah didik kita sepakat. Allah didik kita kasih sayang yang penuh. Allah didik kita meletakkan kita hamba Allah yang benar-benar akur dengan Allah. Nampak? Mana kita pernah jumpa saf sultan saja ada? Mana? Hang sultan ke, hang OCPD ke, hang qadi ke, hang siapa duduk satu saf. Kan? Mana ada? Cikgu saya ada. Mana ada? Nampak hebat Allah Ta'ala. Ini asas Islam. Ketiga, iaitu Allah didik kita berkorban dengan harta benda kita. Jadi rukun Islam apa dia? Zakat. Carilah harta banyak mana pun. Islam tak larang kita cari dunia. Sebab itu ada mengatakan apa dia? Ada ulama mengatakan apa dia? Cari dunia, jangan tinggal akhirat. Cari akhirat, jangan tinggal dunia. Tetapi carilah dunia, bawa pergi kepada akhirat. Islam tak larang cari dunia. Abdul Rahman bin Auf kaya. Tapi bolehkah kita jadi macam Abdul Rahman bin Auf? Tinggal takbiratul ula, habis semua dia sedekahkan harta perniagaannya yang dia tunggu. Macam stok baru lah, macam tu lah zaman ni nak cerita bagi faham. Abdul Rahman bin Auf tengah tunggu stok barang baru, tiba-tiba tertinggal takbiratul ula. Habis stok barang baru tu, Abdul Rahman bin Auf hadiah sedekahkan seluruhnya pada jalan Allah, satu pun tak tinggal. Boleh jadi macam Abdul Rahman bin Auf? Tak boleh kita tuan-tuan. Sebab iman kita tidak sekukuh Abdul Rahman bin Auf. Islam tidak suruh tinggal dunia. Tetapi Islam suruh kita ambil dunia kemudian bawa kepada akhirat. Fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini cara nak berjaya. Ambil. Tapi ingat Allah. Wadhkurullaha katsira. Ingat Allah banyak-banyak. Jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Zaman ini zaman semua orang nak mula lari daripada Allah. Zaman kita ni.
Kita kena korban harta kita, tuan-tuan. Lepas tu, setahun sekali Allah minta harta kita. Ada minta yang wajib. Nampak? Minta wajib. Mana dia? Zakat fitrah. Kan? Nak bagi, tak mau bagi, kena bagi. Nampak tu? Tak bagi, masuk neraka. Nampak? Kita pun pergi bayarlah zakat fitrah. Padahal kita ni, Allah kedekut tak hidung masin, kutuh 7 keturunan ni, kita ni memang ahli kudukut. Wah, cukup bakhil kita ni. Masya Allah. Nampak? Tapi paksa bagi. Ada yang sunat bagi. Masa bila sunat bagi? Yang Allah tuntut. Baru ya. Korban. Nama pun korban. Lupa dah. Itulah Melayu mudah lupa. Derah lupa kita ni. Kan? Nampak? Sunat bagi. Cerita bagi kat kita pula orang korban macam ni, bulu dia apa semua ni. Allah, kira tanduk, kira darah pun kira, tuan-tuan. Masya Allah. Nampak? Ni tuan-tuan. Korban. Apa sifat korban kita? Apa pengorbanan kita dengan agama Allah? Kita kena tanya, tuan-tuan. Sahabat dulu Bilal bin Rabah korbankan diri dia. Sumayyah korbankan dirinya dan korbankan keluarga dia. Abu Bakar korbankan harta dia untuk sahabat dia, iaitu Bilal bin Rabah. Kita apa pengorbanan kita? Kita kena tanya. Kena tanya diri kita. Kemudian apa lagi, tuan-tuan? Masya Allah. Asas Islam yang ada dalam rukun Islam, iaitu membendung kemahuan hawa nafsu. Datang Ramadan, puasa dalam bulan Ramadan. Setelah kita membenarkan, setelah kita atur kehidupan kita, diri kita dapat korbankan benda-benda ni nak dilaksanakan dengan baik. Setelah kita ni dapat membendung kemahuan hawa nafsu. Sebab itu Nabi sebut al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Sentiasa dia lawan hawa nafsu dia. Sentiasa dia. Nafsu kita tak nak buat baik, tuan-tuan. Sebab kita tak nampak hala tuju kita. Kalau kita nampak hala tuju kita, kita akan rakus buat baik. Kita akan jadi tamak dengan kebaikan. Tak cukup dengan ibadat yang kita dah buat ni, kita akan buat lagi, kita akan buat lagi, kita akan buat lagi. Sebab kita nampak mana tempat tuju kita. Kita akui dah, tuan-tuan, hari ni mana kita ingat mati. Kita rasa kita tak mati. Nampak? Malaikat tak pernah lupa kat kita. Malaikat maut tak pernah lupa kat kita. Sebab itu, apa kata Nabi? Sunat ingat mati satu hari 25 kali. Nak bagi ringat, supaya jangan lalai. Ingat, aku nak mati dah, Pak. Supaya kita hampir dengan Allah Ta'ala. Sebab itu, nafsu ni dia akan bawa kita keluar daripada zon. Zon apa? Zon orang beriman. Bawa keluar, dia larikan kita daripada zon itu. Supaya apa? Supaya kita ikut akan musuh kita, iblis. Inna syaitana lakum aduwwun mubin fattakhidhuhu aduwwa. Iblis. Kata iblis ni jahat. Betul orang dulu-dulu tengok orang jahat, jahat macam setan. Nampak? Nampak? Ada ke orang jahat lah macam lawyer? Ada ke? Ada. Jahat lah macam polis kata. Ada. Mana ada? Jahat macam setan kata. Nampak? Mana ada orang pernah kata setan ni baik? Tapi ada orang kata lawyer baik, ada orang kata polis ni baik. Kadang-kadang mereka duk jaga roadblock, kalau tak ada mereka jaga traffic light. Kita jenuh betul tak? Kena terima kasih lah dengan abang polis ni. Bomba macam tu lah, mereka tak ada, mampus kita. Ular masuk dalam rumah panggil bomba, semua bomba.
dia terbakar pun bomba. Bewak masuk dalam rumah bomba. Bewak masuk dalam rumah panggil bomba. Lah, nampak? Bomba kata semua kerja kami. Kerak pokok kan potong pokok pun panggil kami. Semua kami. Nampak? Nampak tu? Kita terima kasih lah sebab kita tak boleh buat kerja tu. Kita terima kasih. Tapi syaitan ni, ada orang terima kasih dengan syaitan tak? Mana ada? Terima kasih syaitan. Ada? Syaitan? Nampak? Mana syaitan ni jahat. Memang jahat. Sah jahat. Sah syaitan ni jahat. Tak pernah orang kata syaitan ni baik. Nampak? Ya? Syaitan. Kita ni Allahu Akbar. Lawan hawa nafsu kita. Memanglah hawa nafsu kita tak mau zikir. Kita kena zikir lah tuan-tuan. Kena zikir. Sama ada tuan-tuan ada amalan khususi ataupun tidak ada amalan khususi. Kalau ada amalan khususi, alhamdulillah. Contoh dia, ada orang yang mengambil baiat tariqah ni. Ada yang ambil tariqah, masya-Allah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Al-Khalidiyah, Naqsyabandiyah, Naqsyabandiyah Qadiriyah, Samaniyah, Satariyah, Ahmadiyah, Saziliyah dan sebagainya. Itu pulang Kenapa? Karena bila adanya amalan khususi ni, kita jadi jaga benda tu. Jaga. Macam orang duduk dalam Naqsyabandiyah. Dia jaga wirid 5,000 sehari. Jaga. Aku kena ni sebab aku dah janji dah. Macam orang duduk dalam Ahmadiyah, dia tak tinggal dah selawat azamiyah dia dengan istighfar kabir, dengan tahlil nafas dia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Paling kurang dia tahu dah, dia kena buat. Dia kena buat. Nampak tuan-tuan? Tapi kalau tidak ada yang khususi pada ketika itu, aku nak buat apa lah? Aku nak buat apa? Dah. Tak payah buat apa. Last sekali lah. Sebab syaitan datang, nafsu pula, dia tukang sokong. Lepas itu Islam, dia didik kita cukup baik dalam rukun Islam. Kemudian yang kelimanya, apa dia? Iaitu kita kena menghadiri majlis-majlis kebaikan. Duduk, jangan duduk sendiri-sendiri. Cari, duduk dalam kelompok yang ramai. Duduk dalam majlis-majlis yang baik. Ini hikmah haji. Haji ya. Nampak tuan? Puasa boleh buat seorang. Puasa seorang kita kan. Nampak? Haji tuan-tuan boleh wukuf seorang tuan-tuan. Tuan-tuan nak wukuf kena ramai-ramai. Sebab pada ketika itu saat tu je yang boleh wukuf. Nampak? Nampak tak? Ramai-ramai wukuf. Ini pentingnya sahabah di dalam perjalanan. Penting dia ada sahabah. Ramai-ramai kutip batu. Hikmah dia. Maknanya tanggungjawab kita dengan masyarakat adalah Allah Ta'ala letak di situ. Haji bila Allah Ta'ala letak apa dia? Man istata'a ilaihi sabila. Kalau kuasa, pergilah. Kalau tak kuasa, tak payah. Bukan tak mau lain. Kuasa, pergi. Tak kuasa, tak ada duit dan sebagainya, kesihatan, tertegah, perkara yang menegah akan dia untuk melaksanakan kewajipan haji. Maka pada ketika itu dibenarkan. Nampak? Hebat Islam. Lepas itu Islam ni, apa kata Nabi? Islam tu tinggi dan tidak boleh menandingi akan Islam itu. Sehingga kan Allah sebut dalam Al-Quran, siapa-siapa yang mengambil selain Islam daripada agamanya, fala yuqbala minhu. Maka tidak akan Allah terima pekerjaan tersebut. Ambil selain Islam sebagai ad-din dia. Ambil Islam selain Islam sebagai cara hidup dia. Dalam ibadat semua orang taat. Nikah kahwin anak macam mana? Nampak? Islam didik kita dalam semayang. Imam tak betul, kita tegur, betul tak? Betul tak? Imam tak betul.
Walaupun pada perkara yang sunat. Kita tegur betul tak? Imam tak baca kunut. Ada tak baca kunut sah tak sembahyang? Sah. Dia turun, Allahu Akbar, makmum subhanallah, bengang. Mujak nak kata, kunut, kata mampu. Geram tu kan. Tak. Nampak? Imam kain koyak. Kita pun tegur. Subhanallah. Dia tak? Imam mana tahu kain dia koyak belah belakang. Tang pungkok lah tu. Nampak? Subhanallah. Imam dia kata nanti, salah apa aku ni kata. Rukun cukup, Fatihah baca, surah baca, terbalik pun tak, dia kata. Aku tak baca pun kul huzun sang. Makmum pun, subhanallah. Petiak ni, tak duk lolang sangat duk bersepak. Wah, nampak? Imam tak tahu dia buat salah. Ada kesalahan yang imam tahu, ada kesalahan yang imam tak tahu. Pada ketika itu, kita kena buat plan B. Apa plan B? Macam mana? Rampai kuasa! Terkejut kata dah. Duk tegur tak mau, duk tegur buat tauti, rampai kuasa. Makmum yang di belakang imam wajib pergi di depan, duk sebelah imam. Allahu Akbar. Celaka kawan ni. Dia main duk sebelah aku pula. Dia kata, ni nak buat apa lah ni? Dia kata. Pada ketika itu, sekalian makmum ni tadi, wajib berwalakkan imam yang baru. Sebab imam tadi, dia tak reti, dia macam setan. Apa beza setan, tuan-tuan? Setan ni, bila Allah halau daripada neraka, daripada syurga, satu, syaitan ni dia tak berasa diri dia buat salah. Walaupun Allah tegur dia. Hang dah buat salah dah ni, hang tak mau sujud dengan Nabi Adam. Syaitan kata apa? Aku jadi pada api, Adam jadi pada tanah. Allah kata apa? Taubatlah. Aku bagi hang ruang taubat. Syaitan kata apa? Tak mau. Alang-alang jahat. Biar jahat sungguh, dia kata. Woi. Nampak? Nampak? Maka ending syaitan neraka. Sebab itu dia minta panjang umur. Tapi syarat, ya Allah, aku minta dengan kau, ya Allah, panjangkan umur aku. Kata tak apa. Yang kedua, aku minta izin, ya Allah. Nampak? Ni lah, tang sini lah ada baik syaitan. Dia minta izin. Nampak? Hampa ingat setan jahat semua ke? Dah ada baik kat setan tu. Dia minta pula izin tak? Jangan main-main. Ya Allah, aku minta izin. Ya Allah, aku nak sesatkan sekalian keturunan Adam. Boleh Allah kata? Melainkan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nampak? Boleh? Aku benarkan. Nampak? Aku benarkan kau sesatkan anak cucu Adam. Melainkan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nampak? Ya. Setan. Memang betul-betul setan. Itu dalam salah ni Allah dah didik kita. Masya Allah. Hebat. Cara kesyabat. Macam mana cara pentadbiran. Semua ada. Lepas itu bila kita ikut rukun Islam yang tepat. Betul-betul kita ikut rukun Islam. Selamatlah kita. Selamatlah kita. Barulah kita selamat. Salam. Kalau tak salam. Sebab kita tidak mengikut Islam. Tak dapatlah kita salam daripada Allah. Salam daripada malaikat. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang ni yang dapat salam. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuklah jannah Allah. Ya. Itu yang pertama. Kemudian selepas Jibril tanya pasal Islam, Jibril tanya pula pasal iman. Jibril kata apa? Fa akhbirni 'anil iman. Rasulullah cerita pasal rukun iman.
An tu'minu billah, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarih. Nampak? Ya. Jadi asas iman ni, Masya Allah, pertama, ya, Allah didik kita apa dia? Kita pegang wujudnya pencipta dan pentadbir seluruh alam. Itu rukun iman yang pertama, wajib beriman dengan Allah. Apa dia beriman dengan Allah? Kita kena pegang wujudnya ada pencipta, adanya pentadbir pada alam. Siapa alam? Tiap-tiap yang menerima Adam dan menerima wujudnya lah. Dan tiap-tiap yang berubah sifat bagi alam itu baharu. Apa baharu? Baju baru ke? Bini baru ke? Kereta baru ke? Surau baru ke? Jatuh kuasa baru ke? Apa dah baru? Iaitu baharu ini, iaitu yang menerima perubahan. Yang menerima berubah. Berubah macam mana? Daripada Adam kepada wujud. Dulu tak ada, lalu diadakan oleh Allah. Bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Jadi siapa yang menerima perubahan? Siapa alam tu? Kita lah. Kita dulu tak ada, lalu diadakan oleh Allah, dan kita akan berubah. Nanti tak ada, kena ingat yang tu, jangan duk pegang ada ya. Dulu tak ada, kata, lalu Allah adakan saya. Dia berhenti tak kat tu pula. Ingat. Kemudian hari ada pula hukum tak ada tu. Nama dia mati. Tu bila mati, apa yang kita nak bawa ketika mati? Yang ni kena fikir. Itu kita kena pegang. Rukun iman ni tadi, kita kena pegang adanya Allah yang cipta sekalian alam dan yang mentadbir bagi alam ini. Allah apa dia? Siapa dia? Allah. Pegang tu. Jadi tak sesat lah, tak gelisah lah. Sebab kita ada Allah. Pada Allah tidak ada yang mustahil. Nampak? Pada kita ada benda mustahil. Tak kerja boleh makan tak? Tak kerja boleh makan tak? Kalau tak kerja, istilahnya segi akalnya boleh makan tak? Mana boleh makan? Tak kerja, selalu orang tua tu. Hampa kalau tak kerja nak makan, pak kata. Bui kata. Betul tak? Tapi pada Allah selesaikan segala hak ham. Ada tak yang tak kerja makan? Ada. Siapa dah? Siapa dah? Orang gila. Orang gila kerja apa? Orang gila. Satu hari 3 kali orang makan tu. Duduk kedai mamak orang si kandak. Duduk tu. Mamak tahu dah tak payah order dah. Dia bawa teh, dia bawa roti canai. Dia kata tak bagi, terbalik meja dia tak. Nampak? Dia tak payah order. VIP orang gila, jangan main-main. Masya Allah, tuan-tuan. Dah tetap dah. Kami yang memberi rezeki. Nahnu narzukukum, kata Allah. Kami yang memberi rezeki. Walaupun hamba tak kerja. Tapi cara orang tak kerjalah. Nampak? Rezeki cara orang tak kerjalah, tetap dapat rezeki. Sebab pada Allah tidak mustahil. Hak mustahilnya pada kita. Nampak? Ini nak pegang, yang ni lah Allah. Sabit tu kita kata dalam Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Maknanya bila puji ni, pentadbiran itu yang paling baik. Kalau pentadbiran yang tidak baik, takkan kita puji. Maknanya Allah lah sebaik-baik pentadbir. Lalu kita letakkan hamdalah itu sendiri. Hebat Allah. Terpegang itu lah. Allah yang bagi rezeki. Pegang Allah. Kedua, Allah didik kita ada malaikat. Pasal apa pula? Apa hikmah ada malaikat? Bahawa Islam ni bukan agama rekaan.
agama wahyu. Nampak? Nampak? Agama wahyu. Nampak? Ya. Manusia ni, Masya Allah, reti macam mana nak uruskan kehidupan. Dia nak makan, dia nak ni, dia tahu cari makan macam mana. Tapi Islam didik kita macam mana cari makan yang betul. Macam mana kita ni tadi buat perkara yang betul. Ini dia. Yang ni munakahat, yang ni muamalat, yang ni jinayah. So, habis itulah fiqh itu terpecah dia pada 4 rubuk. Islam didik kita. Dan asas yang ketiga, iaitu adanya kitab. Allah bagi kita panduan siap-siap. Bagi panduan. Kamu tak boleh nak dakwa aku dah bagi panduan. Tapi orang munafik ni, dia sampai akhirat besok, dia kuat kileh tuan-tuan. Dia kuat bagi alasan. Kata Allah sebut dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sebab kita dalam dunia kan kita banyak alasan. Tak sesuai lah. Ni susah lah kata. Ni kalau ikut Islam semua ni kita ikut 3 suku lagi kita ikut kapiak lah, senang. Nampak tak? Tu baru-baru ni masya-Allah kita kisahkan dalam masalah KWSP. Saya tak bermahir lah, tapi kita tengok kawan-kawan kita duduk bincang bab ni. Sekarang ni ada tak tuan-tuan KWSP Islamik? Ada kan? Saya tak ada KWSP, tak ada tu bohong lah. Ada lah, tak banyak lah, 700 ya. Lah ni ada kan KWSP syariah kan? Baru buat lah. Saya dalam hati bertanya, pasal apa sekarang mereka buat? Tuan-tuan pernah fikir ya? Kalau lah ada KWSP syariah, mana hak dulu? Tuan-tuan jawablah, tuan-tuan takut siapa? Kalau lah ni KWSP syariah, kita tengok kawan-kawan kita duk post dalam Facebook. Adakah anda telah pindah kepada KWSP syariah? Saya sudah, dia kata. Mana kalau lah KWSP syariah, dulu apa dia? Kapiak. Tak Islam ke? Cuma bahasa hak syok dia tak Islam. Muslim and non-Muslim. Itu hikmah dia, hikmah kata. Cakap kena hikmah Ustaz. Ustaz cakap kapiak-kapiak ni tak hikmah, kekah. Ya. Jangan cakap kafir ni Ustaz, kafir ni tak boleh, jangan cakap kafir. Cakap tak Islam. Yang tu orang lah dia tak boleh bagi cakap babi, dia kata khinzir. Bodoh. Bagi lapik sikit Ustaz, budak-budak duk dengar ni Ustaz. Jangan duk cakap babi lah Ustaz, cakap domoi pendek sudahlah. Lah orang dulu elok ya. Dulu orang dulu. Ada cakap khinzir ke orang dulu? Saya tak pernah dengar tuan-tuan. Tu pada dia mak khinzir. Tak pernah dengar lah. Babi hutan kata. Nampak? Elok ya kita jadi orang. Kita dulu mak kita didik macam tu, elok kita jadi orang. Lah ni ya, anak berzina, nikah baru 6 bulan, kahwin 6 bulan cerai. Nampak? Tengok majlis perkahwinan, Masya Allah, bagai nak rak tengok. Habis berpuluh ribu. Kita lu kahwin mana ada? Tuan Haji kahwin tu habis puluh ribu, banyak ribu mana. Tak ada, kita selek, tak ada apa kan. 30 tahun lah, nampak kan. Saya 29 tahun lah tuan-tuan. 29 tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kekalkan kita sehingga jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nampak kita Islam didik kita sebaik dah. Sebab lah ni sebab ramai orang bijak pandai. Yang Nabi kata banyak khutbah.
Orang suka bercakap. Orang suka bercakap. Suka bercakap. Suka bercakap. Sebab sekarang ni mengikut akal, bukan mengikut kitab dan ni tak dia ikut akal. Oh, akal dia macam ni, kata tak boleh. Akal dia macam ni. Ni akal dia tak sesuai kat akal. Itu Mak Siti duk kata tak sesuai tu. Mak Siti kata Islam saya tak sesuai, hampa kena ikut Islam hampa. Mana ada Islam saya, Islam hampa? Islam tu satu ya. Kan? Inna dina indallahil Islam. Maknanya kalau kita ambil hak bukan Islam, kita telah keluar daripada jalan Allah. Tak kira lah dalam ibadat ke, dalam munakahat ke, dalam muamalat ke, dalam jinayat ke. Dalam jinayat kita tak ambil Islam, makna kita telah langgar Allah, kita tak ikut Allah. Yang ni tak sesuai, kita tak bentangkan lagi. Tak boleh. Apa ni? Sokong bukan kira bentang. Lama dah bentang. Islam ni barulah kan 1400 tahun dulu. Pertikai apa? Yang pertikai tu orang Islam. Tuan-tuan macam nak marah aku ni pasal apa? Tuan-tuan jangan marah aku. Tuan-tuan marahlah Allah Ta'ala. Yang buat undang-undang ni bukan kita, Allah Ta'ala. Yang buat undang-undang muamalat bukan saya, Allah. Nampak? Tu balik tadi cerita KWSP. Nampak ingat aku lupa. Masa KWSP belum syariah kemarin, maknanya ada beberapa persen pelaburan KWSP yang haram. Baik. Berapa persen? Ada mengatakan 10%. Ya. Kita ambil 10 cukup. Jadi kalau 100,000, 10,000 kena. Jangan buang bodoh. Yang tu sama macam duit riba. Hak 10,000 dulu. Jadi hak yang dah makan berhabis ni macam mana? Ustaz, saya dah habis dah Ustaz. Hak yang 10,000 pun dah habis kebih Ustaz. Telan habis Ustaz. Nak buat macam mana? Satu, taubat. Dua, kalau ada jalan lain yang boleh kita gantikan, wajib kan? Contohnya, kita jual rumah. Duit hak jual rumah tu kena asing hak duit. Berapa banyak hak KWSP kita dulu? Nak kena ganti balik. Tapi kalau tidak ada kuasa, kita tak ada sumber lain lah. Kan? Yang tu hak saya sebat, hak saya telan, hak perhabis tu lah Ustaz. Hak tu satu-satu yang duk ada Ustaz. Lah tak ada apa dah Ustaz. Maknanya jalan dia apa? Taubat. Tapi kalau ada jalan lain, wajib ganti. Ni tuan-tuan, ingat senang nak ikut Islam. KWSP dah 100,000, nak asing 10,000, boleh? Ustaz bagi tahu buat apa? Kalau Ustaz tak bagi tahu, saya tak tahu Ustaz. Allah, silap ni, depa duk panggil Ustaz ni kata duk cerita pula pasal ni. Kan? Lah dak ni 10,000 tu lah. Down payment motor besar boleh kot dia kata. Jangan. Kalau kita orang yang patuh dengan Allah, kita melihat akan dahsyatnya neraka Allah, kita lihat berapa indahnya jannah Allah, 10,000 tu tidak ada nilainya pada sisi Allah. Untuk kita menuntut keredaan Allah, nak tagih rahmat dia, nak tagih redha Allah, tak banyak mana tuan-tuan. Ya? Apa yang penting? Berkat. Kenapa orang sekarang tak berkat? Sebab tak ikut Allah. Baik. Asas iman ni. Hadis ni panjang tapi saya akan berhenti, tuan-tuan jangan risau. Apa dia? Adanya Rasul. Bukan sekadar ada panduan, tetapi ada insan yang beri tunjuk kepada kita tentang panduan ini. Nampak? Allah datang ke Rasul bagi terang panduan ni.
Ini jalan dia, yang ni jalan dia, yang ni jalan dia. Bila Rasul tak ada, apa dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Kerja kita bagi teruskan kerja penerangan yang telah diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak ada kita ubah satu pun. Satu pun kita tak ubah. Haram tetap haram, yang halal tetap halal. InsyaAllah sekejap lagi saya nak berhenti. Ada 2 orang lah terkencing ni. Biasalah orang lama-lama ni, biasa kita faham. Saya mengajar start mula tahun 89 kan. Macam-macam lah. Ada satu pejabat tu kita mengajar. Dia panggil saya. Tengah hari tu saya dengan dia seorang. Kan. Aku bubuh dia, bubuh orang lain tak ada. Tunduk ada. Kenalah siapa semua. Ada tuan-tuan, tapi bagusnya majlis ada walaupun seorang 2 orang. Ni kesungguhan tuan-tuan. Kesungguhan. Tahun 89 dulu. Tahun 89 dulu, tahun 90 dulu, kalau kuliah-kuliah agama ni, dulu masjid-masjid surau, tengah-tengah duk kuliah ni dipa edarkan tong Milo. Tuan-tuan perasan tak? Tin Milo tu kan. Tin Milo tu depa tak tukar sampai berkarat tuan-tuan. Dulu. Nampak? Tengah ngaji depa bersin kan. Bersin bunyi mula-mula saya bunyi trung-tung. Tu 2 rupang. Tak lagi bunyi itu yang ganggu kita pun. Tapi masa tu tak ada apa, bunyi tung-tung. Tak lagi ujung tadi. Kira-kira macam JKK lebih kurang tu kan. Tung. Tu RM3. Wah, dia banyak sikit. Dulu bawa duit siling Duit siling tuan-tuan. Jatuh. Jadi tung tu tuan-tuan, bunyi orang sedekah tahu. Zaman dulu syok. Seronok tu Allah Rabbi tuan-tuan. Lepas kuliah tuan-tuan, Pak Siak ni bancuh TO tuan-tuan dengan kopi panas, kopi O. Apa makanan kami dapat dulu tuan-tuan? Tu roti keras tuan-tuan. Roti yang bulat-bulat tu. Roti keras tu. Baik tu kami dulu duduk masjid lama. Lepas sembahyang, lepas habis kuliah, jadi duduk tepi beranda masjid. Kopi panas ni kena dengan roti keras tu. Cicah lah. Nak bagi lembut lama, lepas tu kami kena duduk masjid lama. Makan atas ni dekat sejam setengah. Seketir mana nak cukup tuan-tuan. Rap sembang ni. Rap sembang. Allah, seronok dulu tuan-tuan. Dulu ni jamaah ni, kami ni macam keluarga tuan-tuan. Dulu mengaji macam kekeluargaan. Seronok. Seronok dulu. Allah Rabbi. Hebat dulu. Majlis ilmu dulu hebat. Walaupun orang tak pernah ada. Dululah. Dulu waktu mengaji, kita duk mengajar dulu tuan-tuan, anak muda tak ada macam sekarang. Sekarang ada anak muda. Dulu orang tua aja, set dinding semua. Tu. Kan? Semua kencing manis, sakit jantung mana ni. Main mengajar 6 bulan, hilang seorang. Kita bertanya, Tuan Haji yang duduk dinding tu pergi mana? Pindah rumah dah Ustaz. Kita pun loroi bendai. Pindah duduk tak mana? Kata aku loroi bendai tak. Tapi kubur lah Ustaz. La inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Depa kuat seluruh tuan. Allah Rabbi. Kita seluruh jadi gitulah, jadi bergurau. Seronok. Tak ada ambil hati kan. Lah tak boleh cakap lebih sikit ambil hati. Dulu seronok tuan, seronok. Lah tak boleh. Kena pula polis pencen jadi jatuh kuasa, mampu. Dia terlupa dia dah pencen. Dia nak kira nak ambil report saja. Dia terlupa dia dah pencen polis tu. Dia terlupa. Dia ingat aku kerja lagi. Duk report lah. Ustaz ni gini bang, hantar jawab agama. Dia terlupa. Lama-lama baru dia teringat pencen dah dia kata. Gurau marah pula polis. Ada Rasul. Sikit lagi.
Kemudian adanya alam akhirat. Alam akhirat di ujung. Nak bagi kita ingat, inilah akhir kehidupan kita. Kemana pun, hebat macam mana pun, akhirnya kita akan pergi juga akhirat. Mau tak mau, rela tidak rela, reda tidak reda, kita akan pergi juga ke akhirat. Megah manalah. Itu dalam kitab Darul Thamin, dalam kitab usul, dalam kitab Darul Thamin disebut tentang cilaka dan bahagia. Dan kita bila kita 14 hari duduk dalam ni, rahim mak dah, maka ditentukan 4 perkara. Antara dia cilaka dan bahagia. Maka kata ulama, cilaka dan bahagia itu iaitu pada ketika akhir kehidupan kita. Kita nak tengok kita ni bahagia atau tidak, cilaka atau tidak cilaka, bahagia atau tidak cilaka, bahagia atau tidak bahagia, tengok pada akhirnya. Husnul khatimah. Kalau husnul khatimah, bahagia. Kalau su'ul khatimah, cilaka. Sebab kita tak tahu. Barang itu adalah barang yang dianugerahkan oleh Allah. Jalan ada. Nak husnul khatimah, ni jalan dia. Ni jalan dia. Yang Nabi sebut kan, baca Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ni dia. Nak husnul khatimah. Macam yang Nabi sebut, nak mati baik, nak mati cantik. Apa dia? Sebelum tidur baca doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Siapa mati pagi itu, habis dosa dia. Yang ni kembali kepada fitrah Nabi sebut. Jalan dia banyak. Ni nak mati husnul khatimah, ni jalan dia, ni jalan dia, ni jalan dia yang Nabi sebut, yang Nabi tunjukkan kepada kita. Mati atau tidak mati husnul khatimah, yang tu pada sisi Allah. Ada orang semayang tapi mati su'ul khatimah. Nampak? Ni tuan-tuan. Sebab itu kita kena harap dengan Allah. Jadi buat apa Nabi tunjuk jalan? Yang ni harapan. Dengan kita duk buat amalan-amalan yang membolehkan kita husnul khatimah, mudah-mudahan kita harap dengan Allah, mudah-mudahan aku ni dapat mati husnul khatimah. Macam kita taubat dah, istighfar berapa banyak kita dah ni istighfar hari ni dah, tapi Nabi bagi jalan banyak sangat. Banyak sangat. Macam Nabi sebut, siapa yang dengar azan kemudian dia berkata, dia membaca akan zikir ini, lalu apa Nabi kata, Allah ampunkan segala dosa dia kan. Kita dengar azan, Nabi kata sama ada pada awal azan atau pertengahan azan. Kita pun dengar azan, kita pun baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Nabi kata ghufira lahu dhanbuhu. Dengar azan kita dengar azan, lalu kita cakap macam tu, kita baca syahadah ini, maka Nabi kata Allah ampunkan dosa dia. Membuat tuan-tuan susah kan? Kemudian pagi Jumaat kan, baca as-sajadah dengan dekat pertama sajadah, dan kedua al-insan. Siapa baca, siapa sujud sejadah dan baca dua surah ni dan sujud sejadah pada pagi Jumaat, nescaya diampunkan dosa dia minggu ni, minggu lepas, minggu depan. Nampak? Bukan payah sangat kan? Yang payah dia imam. Betul tak? Imam payah tuan-tuan, nak kena bagi hafal surah sejadah, nak bagi hafal al-insan. Kita bukan payah sangat, kita duduk belakang. Kan? Imam terlupa. Semua makmum sengap. Pasal berapa gatai duk baca sejadah, baca kuliah aku hafal kata. Baca sejadah orang tak hafal dia baca kata mampu dia kata hangkas seorang situ.
Hafal seorang, ya imam hafal. Imam saja. Yang tu yang susahnya imam. Jadi kena berterima kasih dengan imam. Kerana sabit daripada imam, kita dapat keampunan minggu tu, minggu lepas, minggu akan datang. Mana pagi Jumaat, Kedah Jumaat cuti kan? Mailah subuh. Payahlah. Ini pagi Jumaat tahu main subuh. Kan? Marilah, datanglah subuh. Sebab Jumaat cuti. Untunglah tuan-tuan, kena syukur. Sebab Kedah ni cuti Jumaat, subuh penuh. Minggu depan surau Akhwal penuh. Ni speaker luar buka tak? Buka, bagus. Bagi tak main dia dengar. Kita dosa banyak. Bila dosa kita kurang, rezeki kita berkat, keluarga kita aman, balak kurang turun dalam satu tempat. Imam seorang-seorang yang payah ni kena kenapa? Lepas yudabbirul amra benda sang apa dia lepas ni dah. Imam baru bergaduh dengan isteri dah. Buat fikir dah. Allah, pasal apa lah hang timah duk buat aku lagu tu. Kita menikah lama takkan hang tak faham aku kata. Terlupa lepas hayat ni apalah kan. Ya. Tak apalah kalau dia lupa sebelum daripada sujud sejadah tu, tak apalah. Kalau dia lupa lepas pada tu tak apa. Takut dia lupa sebelum tu. Pakat rugi semua lah pagi tu. Allahu Akbar. Dia lupa sebelum daripada innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukira biha akharu sujada wa sabahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allah nangis kita. Jadi makmum ni dia kena hafal sampai innama yu'minun tu juga. Lepas pada tu kan imam dia terlupa sampai tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala apa ni kata dia dah ulangi tatajafa junubuhum 'anil madaji sampai fala imam makmum dia tak kerti Allah kata lah sekali Allahu Akbar kata dah tak dapat makmum pun tak dapat dua kali mah dia tuan-tuan kena tolong insya-Allah jadi surau ni kena 2-3 orang dah hafal jangan duk harap ke imam seorang sian dia apa kena terima kasih kat dia cium tangan Pak Imam cium tangan Pak Imam terima kasih Pak Imam pagi Jumaat jelah hangpa cium ni pasal apa hampa cium tangan aku ni kata terima kasihlah Pak Imam sabit Pak Imam baca surah sejadah kami semua dosa Allah ampunkan macam mana yang Nabi bagi tahu kat kami sabit Pak Imam baca rakaat yang kedua surah Al-Insan kan kami Allah Ta'ala ampunkan dosa kami terima kasih Pak Imam cium tangan dia jadi Pak Imam ni adalah dihargai dia kata alhamdulillah insya-Allah aku kena bagi ingat sikitlah jangan insya-Allah dah dia seronok sikit Pak Imam ini hampa buat tak reti dah lah zikir subuh subhanallah tinggal Pak Imam seorang hampa tidur tak apalah itulah nasib kita jadi Pak Imam ni nak buat macam mana tak betul orang tegur kan baik hak ke-6 akhir sekali ke-9 adanya qadar takdir Allah. Apa dia? Kita kena pegang bahawa kita duduk di dalam ketentuan Tuhan. Apa hikmah dia? Maka hikmah dia pada tatkala itu apa dia tuan-tuan? Kita sentiasa mengharap yang terbaik. Sebab kita tak ada kuasa pun. Yang tentukan hidup aku Allah. Kan surah sejadah kan? Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum kan? Apa dia? Mereka ni bangun daripada renggangkan tulang-tulang kan daripada tempat pembaringan kan, tempat tidur kan. Kemudian depa bangun renggang kan, mana bangunlah senang cakap kita ni bingkah bangunlah daripada lena. Kan? Senang nak bagi faham. Buat apa? Yad'una rabbahum.
Munajat dengan Allah. Macam mana kaedah munajat? Khaufan wa tama'an. Dalam keadaan takut, dalam keadaan tamak dengan rahmat Allah. Jadi kita tak tahu apa kesudahan kita, dan kita tak tahu apa yang terjadi pada kita. Sebab itu wajib kita beriman dengan qada dan qadar Allah. Sebab itu dalam kitab Melayu dia tu apa? Untung baik. Yang kita mengaji dulu. Sifat rukun iman kan? Dalam perukunan ada perukunan. Dia kata untung baik rukun iman yang keenam. Untung baik dan untung jahat. Orang lah bertikai. Orang lah dia suka bertikai. Dia bertikai. Pasal apa pula? Jahat pun untung. Nampak? Baik dah tentu untung lah. Jahat pun untung. Tak betul ni. Ni bid'ah. Mana boleh jahat untung? Jahat untung pada sisi Allah. Apa dia untung? Sihat. Untung tak? Sakit? Untung tak? Pasal apa dah tua-tua baru sakit? Pasal apa? Ampun dosa. Sebab kita dulu syaitan. Orang tengok kita, auzubillah minasyaitanirrajim. Tak, zaman muda kita dulu. Zaman muda kita dulu tinggal semayang. Kan? Bujur lalu menentang patah. Pekerjaan yang khurafat kita buat. Kan? Macam orang tengok kita pun orang tahu dah. Allah bagi kita hidayat. Nampak tak? Masa kita jahat dulu, pernah tak kita minta hidayat? Pernah. Kita tak pernah minta hidayat. Dan kita kena berterima kasih dengan Allah. Walaupun kita tidak minta hidayat, tetapi Allah pilih kita sebagai orang yang mendapat hidayat. Dulu kita tak kenal surau. Dulu tak kenal. Nampak tak tuan-tuan? Kita terima kasih dengan Allah. Maka Allah kifarahkan segala dosa kita yang dulu. Sebab ada dosa yang kita tak ingat. Dosa yang kita ingat tak apalah, kita taubat. Ada dosa yang kita tak ingat. Nampak tuan-tuan? Allah bagi kita sakit. Leh Allah bagi kita gout. Nampak? Tapi Allah zalim tuan-tuan. Gout kita 24 jam kah sampai habis? Tak ada. 3 hari ya gout. Betul tak? Kemudian 2 minggu mana ada gout? Nampak tak? 2 minggu kita terkedarah tuan-tuan. Lepas tu gout lagi. Betul tak? Zalim ke Allah? Allah tak zalim. 3 hari tu Allah ampunkan dosa kita. Nampak tak? Kemudian 2 bulan tak gout. Kemudian gout pula seminggu. Nampak tak? Kemudian sihat lagi. Kemudian gout out. Tentu Allah bagi sakit jantung. Mana ada orang sakit jantung pegang jantung? Ada? Mana ada? Dalam duk sumbat 2 saluran injap tu duk langkawi lagi. Cenai. Duk orang tengok spender orang mesti. Ni jantung sumbat Duk boleh kena lagi. Kotiau telak masuk. Ni nak kena tanya tokek dulu. Tokek telak basuh tu telak ayam ke telak hang? Balarah tinggi tu. Dia tak basuh pun kita dia kata tak mohong aku bubuh di situ. Kotiau telak basuh. Lapas umum betul tak? Lapas tu umum. Dia tu kira tu lapas umum tu. Kita kena tanya dia, ni telur hak basuh ni telur ayam ke telur hang lah. Telur ayam. Nak buah telur ayam basuh. Baik. Allah bagi ni untung jahat baik. Nampak? Allah tak zalim kita. Sebab kita terlupa. Maka Allah nak kita ni balik jumpa Allah bersih. Macam mana zahir kita bersih, dimandikan orang, disugikan. Nampak tak? Dibubuh minyak wangi. Betul tak? Mayat kita bubuh minyak wangi kan? Bubuh minyak wangi pasal apa? Nak balik bersih. Kita nak balik sebagai ahli syurga. Macam mana anak kecil yang datang sebagai ahli syurga. Tuan-tuan cium bayi yang kecil, kena puas tak tuan? Pasal apa tak puas? Pasal apa tak puas? Nikmat syurga mana pernah puas? Dia takkan puas.
Nikmat tu dia jadi macam kita tak puas. Dia takkan cukup. Walaupun budak yang tu dah. Jom. Oh, dah. Kita, siapa cium kita? Sebab kita bukan ahli syurga dah. Kita duduk tengah-tengah. Kan? Macam-macam bau dah ada kaedah ni. Nampak? Budak tu. Nampak tak? Taik dia pun. Kita tak apa nak geli sangat, betul tak? Taik kita tengok. Ahli syurga ni semua syok. Semua baik. Nampak? Ni dia. Ni nikmat. Maka kita balik pun kita nak datang macam mana asal. Maka orang buat zahir kita, tapi batin kita Allah aja tahu. Maka sayang Allah kat kita ni. Allah bagi kita sakit, Allah bagi kita ujian, Allah bagi kita balak sikit-sikit, kan? Macam tu lah orang tak kata. Memanglah jalan tu hari-hari kita lalu, kita tahu dalam jalan tu ada batu. Tapi satu hari kita tersadung batu tu. Macam mana boleh tersadung pula? Takkan kita tak tahu di situ ada batu. Bermaknanya ada zat yang mengqadakkan atas kita jatuh hari itu. Walaupun kita tahu. Nampak? Mana kita ni tergagah. Adalah yang takdir kita. Baik, wallahu alam bisawab. Insya-Allah saya nak berhenti di sini tuan-tuan. Pasal saya tengok tuan-tuan dak nak mati dah sangat dah. Duk alih kaki 3-4 kali dah. Duk tengok jam aku pun jadi resah lah. Saat-saat dia tengok jam, sedap tengok jam, aku pun resah lah nak mengajak macam mana. Jadi insya-Allah setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan, mohon ampun, mohon maaf dengan jemaah di sini. InsyaAllah pada malam ni dengan rasa rendah diri saya tuan-tuan, sebenarnya kami sekarang ni saya ada buat satu hajat pada hajat saya, iaitu pada malam ni saya pertama sekali saya mohon maaf dengan jemaah di sini kerana tidak memberitahu jemaah di sini, iaitu hajat kami sekarang ni sedang mengumpul dana untuk mendirikan dapur dan dewan makan kami yang baru. Tapi dana ni kami buat secara fasal. Fasa pertama dulu hampir 30,000 telah selesai. Itu kami buat tiang, bumbung tu semua dah siap, dan dana tu masih ada. Dan sekarang ni fasa yang kedua ni iaitu lantai, dinding, wiring dan sebagainya. Tapi saya mencari dana secara berperingkat. Jadi tuan-tuan tolong wawarkan dalam grup WhatsApp tuan-tuan. Tolong bawakan dalam dengan keluarga, grup WhatsApp dan sebagainya. Jadi sekarang ni insya-Allah dana ni kita akan lancarkan besok juga di masjid. Masjid mana? Besok malam esok. Di masjid apa? Sungai Duan. Sungai Duan. Merbau Kudung. Merbau Kudung. Jadi insya-Allah kita akan lancarkan besok juga. Kenapa tuan-tuan kita akan lancarkan? Jadi fasa yang ini tuan-tuan untuk kita dapatkan kumpulkan duit lantai dan tile, dan beberapa perkara lagi, wiring dan sebagainya, dinding dan sebagainya. Jadi fasa yang ni yang pertama ni kami nak kumpulkan sebanyak RM10,000. Kenapa Ustaz buat macam ni? Sebab segala gerak kerja kami buat sendiri, iaitu gerak kerja hasilnya daripada pelajar saya dan jemaah saya, daripada pelajar madrasah dan jemaah madrasah. Kerana satunya kos sekarang pembinaan terlalu tinggi. Jadi dan saya peringkat awal kemarin berbincang dengan pelajar saya dan jemaah sekalian. Dia kata depa panggil saya ayah. Dia kata ayah, insya-Allah dewan makan ni kami buat pula lah. Kami buat pula, ada duit, ada dana, kita beli barang. Ada dana, kita beli barang. Dan alhamdulillah hasil persetujuan mereka, jadi alhamdulillah dah naik sampai ke bumbung. Kita akan buat fasa lantai dalam keluasan 40 kali 50, 40 kaki kali 50 kaki. Jadi insya-Allah
pasar ni kita akan kumpulkan sebanyak 10,000 dulu. Habis 10,000 ni saya akan berhenti dan kita akan jalan kerja. Habis 10,000 tu saya akan buat lagi 10,000 insya-Allah sampai benda ni siap insya-Allah. Jadi insya-Allah malam ni saya pertama sekali saya mohon maaf, mohon ampun untuk kita lancarkan dana ni sebanyak 10,000 lah. Tapi tak dapat 10,000, tengok muka tuan-tuan, muka kedekut belakang kan. Sebenarnya mudah ya tuan-tuan, sebenarnya terlalu mudah. 10,000 ni kalau kita nak cari, kita cari 10 orang. Seorang 1,000. Kalau cari seorang memang susah lah, seorang bagi 10,000. Tapi kerja Allah, kita tak tahu, benda tak mustahil pun. Tengok muka tuan-tuan macam muka kedekut kan, betul tak? Tapi pada sisi Allah saya tak tahu kan. Saya tengok zahir saja. Tengok muka tuan-tuan macam muka geram, celaka ustaz ni. Dia buat kutipan pula malam ni dia kata. Jadi tengok muka tuan-tuan Tapi pada segi Allah tak tahu. Sebab saya jumpa macam-macam tuan-tuan dalam pengalaman. Cuma saya nak cerita dengan tuan-tuan tentang madrasah kami ni. Tuan-tuan tolong doakan saya. Mudah-mudahan saya istiqamah dan ikhlas billah. Madrasah kami ni sebenarnya kita tidak mewajibkan apa-apa yuran setiap bulan. 1 sen pun saya tak wajibkan. Sama ada duit api ke, duit air ke, duit makan ke, duit apa kan. Jadi hak mengaji dengan saya ni kami ala Allah sahaja. Ada duit bagi, ada rezeki bagi, tak ada bukan diam. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tanyalah dengan pilot saya yang datang malam ni adalah bekas murid saya yang pertama dulu. Dia main dengan saya malam ni dan duduk dengan saya sekarang. Tanyakan dia macam mana dan macam mana saya cakap ni mohong. Ustaz ni cakap mohong ke atau dia reka-reka, tanya dia. Boleh juga tuan-tuan kata ustaz dah pakat dah dengan anak murid dia. Tuan-tuan mai ke sekolah saya. Dan satu lagi pula pada 3 hari bulan 12. Ni tuan-tuan boleh sebar-sebarkan lah. 3 hari bulan 12 madrasah kami iaitu Madrasah Darul Atiq Kampung Melayu Rasa Ulu Selangor berhampiran dengan Kuala Lumpur Baru. Kami akan mengadakan kem hafazan Al-Quran untuk seluruh anak-anak di Malaysia. Jadi iaitu program ini selama 2 minggu. 2 minggu laki-laki dan perempuan, tak kira siapa pun orang. Jadi program ini tuan-tuan adalah program kem hafazan Al-Quran tahun yang ke-11 yang kami buat. Kami buat. Orang tanya yang pertama sekali, ustaz, yuran dia berapa? Yuran dia tuan-tuan dengar dulu. Ada duit bagi, tak ada duit dan diam. Faham? Faham kan? Yang tu mesti faham ya. Jadi ada duit, tuan-tuan ada duit waktu tu. Masa 3 hari bulan tu mai hantar anak, tak kira lah 3 orang ke 10 orang kan. Tuan-tuan tak ada duit masa tu. Tuan-tuan ada RM10 lah. Bubuh dalam tabung tu RM10. Kami letak tabung tepi. Daftar tu letak tabung tepi. Tuan-tuan bubuh dalam tabung RM10. Tuan-tuan ada duit kan? Ada 1,000 kan? Mau jual tanah. Kan? Bendang mau jual 4 kalung. Tuan-tuan ada anak seorang. Tuan-tuan bubuh 1,000. Jangan bubuh dalam RM10. Allah tahu. Tuan-tuan jangan bohong. Tuan-tuan bohong aku, tapi tuan-tuan tak boleh bohong Allah Ta'ala. Alhamdulillah, tahun lepas saja peserta seluruh Malaysia 600 orang. Saya rasa tahun ni menggalakkan. Sebabnya daripada tahun pertama sampai tahun yang ke-10 penyertaan dia naik. Dan ada ibu bapa, bukan ibu tuan-tuan, bapa, nanti tuan-tuan salah faham. Bapa yang datang daftar jumpa saya, peluk saya tuan-tuan. Dia peluk saya, dia nangis-nangis. Dia kata, ustaz, terima kasih. Dia kata, kerana ustaz masih buat program ni. Kalau ustaz tak buat program ni, saya nak letak anak saya kat mana? Saya bukan mampu ustaz. Saya kerja kilang. Anak saya 4 orang. Kalau lah tak ada orang yang buat amal kerja macam ni, dan saya anak saya sebulan setengah duduk rapuh. Sebab lah nak hantar dalam camp pun paling-paling kurang 100 tu kepala. Paling kurang 100, 200, 300, Kuala Lumpur sampai 700 tuan. 700.
Tapi biasalah tuan-tuan, dalam kita duk buat macam ni kan, orang duk kata tu biasalah. Tempat ustaz tak ada facilities dia kata. Kolam renang tak ada. Kata bodoh ke aku kata. Dah lah tak minta apa-apa, minta kolam renang kat aku, minta kuda kat aku, mampulah aku. Kira-kira bersimpatilah sikit kan, dengan kawan-kawan ni ya. Alhamdulillah ada tuan-tuan yang ada di kawasan Kedah ni, kalau nak sama-sama dengan kami ahlan bik. Tapi perempuan ya, saya tidak menjaminkan tempat ya. Sebab tahun lepas berlaku keadaan yang sama. Kami kata daftar pukul 9, tapi pendaftaran habis tepat pukul 9. Tapi lelaki insya-Allah, sebab tempat lelaki-lelaki ni agak banyak, sebab kami ada bangunan 3 tingkat. Jadi kami boleh tampung takat 1000 orang boleh. Tuan-tuan jangan risau. Ustaz buat camp tanpa yuran, anak saya nak makan macam mana? Ada orang tanya, Ustaz buat ni camp 2 minggu, yuran tak ada, makan macam mana Ustaz? Satu je saya tanya, anak abang, anak akak ada tangan tak ada tangan? Tu lah. Kalau ada tangan tak susah, dia makan macam ni. Kalau hak tak ada tangan tu susah, aku nak kena suap. Jadi payahlah kalau ada 10 orang budak kudung, aku dah satu kerja pula lagi, duk pergi suap. Boleh lah, tapi takut kadang-kadang miss. Masuk kat dia satu, masuk kat aku tiga. Jadi kadang-kadang payah juga. Jadi kalau ada tangan tak ada masalah. InsyaAllah makan sama-sama. Tuan-tuan jangan risaulah. Sebab rezeki Allah Ta'ala ni, Allah luas. Kami dah buat dah. Tahun ni tahun yang ke-11. Tuan-tuan tolong doa bagi. Bukan senang tuan-tuan buat kerja ni. Bukan senang. Nak buat macam ni bukan senang. Tak minta satu sen ke orang. Bukan senang, bukan kerja yang mudah tuan-tuan. Tuan-tuan tolong doa. Sebab saya dah buka madrasah saya sendiri pun, tahun ni saya rasa tahun ni ada tahun yang ke-22. 22 tahun. Dan madrasah yang saya teruskan daripada almarhum orang tua saya, iaitu Ustaz Ghazil Hasbullah, tahun ini jatuh pada tahun yang ke-36 tahun. Tahun yang ke-36, dah 36 tahun kami buat sistem yang sama. Kami tak minta apa-apa, nak bagi-bagi tak bagi sudah, sampai ke sudah tak bagi. Yang tu melawak ujung tu. Ujung tu melawak. Jadi tuan-tuan, jadi apa yang saya cakap dengan tuan-tuan ni, jadi saya tak payahlah bagi hadis, bagi Quran. Jadi tuan-tuan tahulah macam mana nak bagi cukup 10,000 ulangan. InsyaAllah. Dia macam macam lemah Alhamdulillah dah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin. Kami sekalian hamba-hamba-Mu yang lemah ya Allah, kami tadahkan dua tangan kami yang penuh dengan dosa dan maksiat, penuh dengan kesalahan dan kehinaan. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, berilah pertolongan ke atas kami ya arhamar rahimin. Berilah kekuatan iman dan Islam atas kami ya Allah, sehingga kami dapat menegakkan iman dan Islam itu dalam diri kami, keluarga kami ya Allah, dalam tempat kami dan negara kami ini ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, berilah kekuatan ke atas sahabat-sahabat kami yang menegakkan agama Islam, iman dan Islam di dalam negara kami ini ya Hayyu ya Qayyum. Berilah kemudahan kepada mereka dan kami juga ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada-Mu ya Arhamar Rahimin, tambahlah hidayah-Mu atas kami ya Allah, tambahkanlah keredaan-Mu atas kami ya Allah, tambahkan kasih sayang-Mu atas kami ya Allah. Ya Allah, kami minta sedikit ruang di dalam jannah-Mu ya Allah, kami minta sedikit tempat di dalam syurga-Mu ya Allah, dan kami mohon kepada Engkau keluarkan kami daripada nama-nama orang yang telah Engkau masukkan ke dalam neraka dan akan Engkau masukkan ke dalam neraka-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatkan surah Ikhwan ini ya Allah, rahmatkan surah Ikhwan ini ya Allah, radakanlah setiap pekerjaan surah Ikhwan ini dalam agama-Mu ya Allah, afiatkanlah orang yang hadir pada malam ini ya Allah, sembuhkan segala penyakit orang yang hadir pada malam ini ya Allah, dan juga kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, selesaikan segala masalah orang yang hadir dalam pada malam ini ya Allah, luaskan segala kesempitan orang yang hadir, jamaah yang hadir pada malam ini ya Allah, rezekikan syafaat Nabi Muhammad sallallahu
sallallahu alaihi wasallam ke atas diriku dan sekalian jemaah yang hadir pada malam ini ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, pimpinlah tangan-tangan kami semua ya Allah ke jalan agama-Mu. Jangan Kau lepaskan tangan-tangan kami ya Allah daripada jalan agama-Mu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.